Bertemu kembali. Kajian Persatuan Pendidikan Diversiti AOD dalam Tinjauan Keadaan Diskriminasi Malaysia 2023 mendedahkan sebanyak 62% responden mengalami diskriminasi di tempat kerja. Lebih malang, lebih 55% responden yang berdepan dengan masalah diskriminasi memilih untuk tidak melaporkannya atas faktor kekurangan bukti selain halangan dari segi masa atau wang. Sebenar Hari Diskriminasi SIFA Sedunia, ikuti laporan khas yang disediakan Mukri Aziz. Akta Kerja 1955 dilihat tidak inklusif dan menyeluruh kerana ia hanya menggariskan sebarang bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dari segi terma-terma pekerjaan atas faktor bangsa, agama, jantina atau fahaman politik sahaja. Pensyarakanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Puncak Alam, Dayang Nailul Muna Abang Abdullah berpendapat industri yang banyak berlakunya isu berkenaan adalah industri yang melibatkan tenaga kerja pengkukusan. Mungkin menghadapi diskriminasi berhubung dengan gaji, syarat-syarat pekerjaan sebab kita tahu gaji mereka sebenarnya rendah. Begitu juga dengan industri perkhidmatan, sektor perkhidmatan seperti hotel, restoran, peruncitan. Ini melibatkan mungkin ada berlakunya diskriminasi terhadap pekerja yang berkaitan dengan etnik atau jantina. Gender discrimination itu sering berlaku. Selain daripada itu, sektor pendidikan juga mungkin ada juga berlaku. Beliau berpandangan perlunya penggubalan akta baharu dengan mengambil acuan masyarakat yang berbilang kaum dan agama bagi menjamin keharmonian negara. Tegasnya, akta-akta sedia ada perlu dilaksanakan dengan pemantauan serta penguatkuasaan secara berkala dan tidak hanya sebagai satu garis panduan sahaja. Saya berpendapat isu ataupun isu diskriminasi ini memerlukan pendekatan yang lebih spesifik, lebih terperinci. Sebab dalam konteks ini Malaysia mungkin boleh mempertimbangkan cadangan untuk menggubal undang-undang khas ataupun undang-undang yang khusus berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja. Contohnya seperti Akta Anti-Diskriminasi. Tambahnya, banyak perkara perlu dipertimbangkan termasuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada pelbagai entiti bagi mengatasi perkara berkenaan. As a start, untuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada local expert, kita punya pakar, daripada representative from the industries, different industries, wakil daripada kita punya HR practitioners, pengamal sumber manusia, wakil daripada majikan, wakil pekerja. Mereka ini perlu dipanggil dan perlu dilibatkan dalam penggubalan akta ini supaya mereka boleh duduk bersama, dapat berbincang dan mengkaji cadangan untuk menggubal akta anti diskriminasi. Jelasnya, sudah sampai masa untuk Malaysia mengubah suatu akta khusus bagi membentong masalah diskriminasi di tempat kerja. Jika undang-undang anti-diskriminasi ini dapat diperkenalkan dan dilaksanakan di negara ini, maka jelas segala aduan mengenai diskriminasi di tempat kerja dapat disiasat dengan lebih terperinci dan menyeluruh. Dan pada masa sama, ia juga memberi isyarat jelas kepada para majikan di Malaysia ini bahawa isu diskriminasi di tempat kerja ini bukan satu perkara yang boleh dipandang enteng dan penyelesaian diambil dengan lebih serius. Ikuti siri kedua laporan khas diskriminasi pekerja. Perlukah akta khusus digubal yang menyingkap hak pekerja melalui Akta Kerja 1955? Mukri Aziz, TVS.